Jadi Nabi SAW pernah, maknanya bagi diri dan jiwa Nabi, sedihnya Nabi dengan orang yang tidak beriman ini, sehingga Al-Quran menyebut la'allaka bakhi'un nafsak, boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu kerana kesedihan ini. Sedih sangat Nabi. Sedih Nabi ini sehingga menjadikan Nabi terus berdakwah dan berjuang. Sedih Nabi ni sehingga menjadikan Nabi sanggup bangun malam untuk berdoa. Itu baru betul sedih. Ya, kita sedih dengan apa pun hingga menjadikan kita ini orang yang memperjuangkan kebenaran. Betul. Kita sedih hingga menjadikan kita ni orang yang berjaga malam, kaki tahajud. Betul. Kita sedih hingga menjadikan kita ini seorang ibu, seorang muslimah yang sentiasa berdoa. Ya, mukhul ibadah. Ini betul. Yang tak betulnya sedih-sedih-sedih depression. Sedih-sedih-sedih makan ubat tidur. Sedih-sedih-sedih tension, meroyan, apa lagi, menjerit, histeria, mengamuk, bergaduh. Itu sedih tu hala ke mana? Hala ke lain, jadi penilaian balik, betul ke kesedihan yang sedang aku tanggung ini? Atau sebenarnya ini hanyalah mainan emosi semata-mata? Kena tengok balik, ya. Baik. Dalam ayat yang keempat, jika kami mengkehendaki, nescaya kami turunkan kepada mereka mukjizat daripada langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Allahu Akbar, ya. Ustazah kalau baca ayat-ayat macam ni, tuan-puan sekalian, memang kita nak ajak supaya apa? Bawa dekat dalam hidup kita. Bawa dekat. Betul, ini cerita tentang Nabi SAW dengan kafir Quraisy kat Mekah. Ya, tapi kita bukan baca saja Quran. Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Macam mana cara nak bawa dekat? Antara lain, okey, kita masalah apa dengan orang keliling kita? Dalam bab kita nak sangat dia jadi baik. Kan? Kita nak sangat. Siapa orang yang kita memang nak sangat dia jadi baik? Cuba sebut muslimat. Anak lagi? Suami, bapa anak lagi? Adik-beradik lagi? Kawan-kawan, ahli keluarga. Betul, ahli keluarga, ya Allah, tuan-puan. Menangis tahu kalau kita tengok ahli keluarga kita ada yang tak solat. Kesian, menangis. Ya, seorang adik tu boleh bangun tengah malam tu menangis. Sebab apa? Berdoa agar abang dia dapat hidayah. Sedih, ya. Semak sayah, darah daging. Kemana besok hala tuju akhirat? Ya, kesedihan dengan anak-anak. Kita nak anak-anak jadi anak-anak yang salihah, berakhlak mulia. Ya, kita nampak design macam mana anak ni patut jadi begini-begini. Tapi ingat, soal hidayah ni bukan kat tangan kita. Ya, Masya Allah, kita semua ni membesar dengan pengalaman ni, tuan-puan. Ustazah pun bertatih ni membesar dengan pengalaman. Apa yang ustazah rasa hari ni pada umur sekian, tak terfikir pada usia 20 tahun. Tak terfikir masa ustazah ceramah-ceramah, dakwah-dakwah umur 30 tahun. Tak sama. Ya, bila kita dah melalui, Masya Allah. Ya, Allah jadikan hidup kita ni satu pembelajaran, pengalaman. Dalam bab keluarga, anak-anak, tuan-puan sekalian, ya, Masya Allah, percayalah, seorang ibu dan ayah tu insya Allah, kalau dia dah belajar, dia ada kesedaran, dia cuba buat yang terbaik dah pada keluarga dia. Betul atau tidak? Ya. Katalah kita bersalah, saya banyak buat salah ustazah, dulu saya tak didik anak saya elok-elok. Kita cari jalan keluar dengan jalan taubat. Taubat, istighfar, islah diri. Tapi andai kata depan mata kita, ya Allah, rupa-rupanya lain jadi pada anak-anak kita, lain jadi pada keluarga kita. Apa yang kita akan rasa? Pertama sekali, kesedihan. Sedihnya. Tapi tuan-puan sekalian, bila baca ayat ni apa dia? Kalau Allah kehendaki, Allah latangkan mukjizat kat tengkuk anak kita sampai anak kita tunduk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehat. Kalau Allah nak, tak payah susah-susah kita usaha, tuan-puan. Allah bagi mukjizat kat tengkuk anak. Ni tengok ayat ni, ya. Kami boleh turunkan kat tengkuk mereka, wahai Muhammad, untuk mereka tunduk dengan rendah hati.
dengan Al-Quran, dengan Nabi SAW, apatah lagi dengan Allah. Kalau Allah nak, kehendaki, Allah boleh bagi mukjizat demikian. Tapi hidup ini adalah dalam ilmu, pengetahuan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah datangkan jalan dia apa? Ini peluang pahala kepada kalian yang aku dah bagi hidayah, dah berikan iman, dah berikan Islam, berdakwah. Sampaikan, jadi murabbi, jadi pendidik. Jangan mulakan orang jauh, mulakan orang dekat, seperti yang Nabi kamu tunjukkan kepada kamu. Ya, mulakan pada ahli keluarga sendiri, kemudian jiran tetangga, sahabat handai, baru orang jauh. Sedih tu nak rawat macam mana? Ayat Quran. Ya, ingat, kalau Allah nak bagi hidayah ke anak kamu, sekelip mata letak, bagi mukjizat kat tengkuk dia tu, eloklah dia, tunduklah dia. Tapi Masya Allah, dalam realiti yang sebenar, macam mana realiti yang sebenar? Allahu Akbar. Ya, memang berdoa minta mukjizat, kan? Ya, berdoa. Tapi insya-Allah doa ibu ayah ni memang ada mukjizat yang tersendiri. Ya, berdoalah dengan hati yang yakin, sabar, kan, lawan mujahadatun nafsi, baca Quran banyak-banyak, yakin dengan Allah, insya-Allah tuan puan sekalian, semuanya akan jadi lebih baik. Jadi contoh macam ayat 4 ni lah. Allah cakap, Allah sebut ni pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Ya, kalau kami nak turun mukjizat boleh, semua akan ikut. Sebab Nabi sedih sangat ni orang tak beriman ni. Ya, lawan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawan lagi ajaran Allah. Allah pujuk jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil pujukan tu pada diri kita. Boleh, Allah boleh jadikan anak kamu tu baik sangat. Allah boleh jadikan pasangan kamu tu baik sangat. Jadi macam yang kita nak, dengan Allah semakin taat, dengan manusia bermanfaat, jaga hablum minallah, jaga hablum minannas, tapi sabar. Hidup ini diatur oleh Allah. Setiap sesuatu itu ada masa dia. Macam malam tadi ya tuan puan sekalian, ustazah bertemu dengan seorang ustazah juga. Ya, jadi beliau salam ustazah lah ya, dan minta doakan, dia kata. Dan kemudian dia kata dia rasa berdosa, dia rasa bersalah sebab hanya boleh bekerja ataupun berdakwah dalam sebuah sekolah. Ya, sedangkan dia kata kawan-kawan dia semua dah berdakwah keluar dah jadi pendakwah tanah air, ya, dah jadi pendakwah dekat luar, macam itulah. Sedangkan dia banyak kerja sangat, mendakwah, maknanya jadi guru di sekolah. Ustazah sebenarnya memang nak sekejap je, memang salam orang nak balik, kan? Ya, salam nak balik. Tapi bila itu poin yang sahabat tadi sebut, ustazah tak lepas tangan dia. Ustazah kata macam ni, ustazah kata, Masya Allah, Allah mengatur, memberikan sesuatu tu pada masa yang telah Allah tetapkan. Ya, sebab yang bercakap dengan ustazah tu masih muda lagi adik tu, ya. Ustazah kata Allah mengatur pada masa yang Allah tetapkan. Follow the flow. Ya, kita bukan sendiri nak apa, nak push diri kita macam tu, kita follow the flow. Sebab apa? Sebab Masya Allah, ya, nak jadi pendakwah pun, ya, nak banyak nak kena jaga muslimat, nak jaga hati, nak jaga niat, nak jaga nanti ujian dia besar. Ya, ujian tu kadang-kadang banyak juga ujian berupa ujian nikmat. Ya, hari ni kan tak sama macam zaman Nabi dulu. Bukan kena keji banyak, tak, kena puji banyak. Betul tak tuan puan? Sungguh. Ya, bukan kena perambat banyak, kena tatang banyak. Oi, nak jaga hati. Sebab kalau tengok balik pada dakwah Nabi SAW, tak macam tu. Ya, diperambatlah Nabi kita, kan, ya. Kita tak melalui proses tu pun. Tahu-tahu kita dah jadi ustazah, jadi ustaz, jadi pendakwah. Jadi bila demikian kata adik tadi tu, saya kata sabar. Follow the flow. Ya, Allah membina kita, Allah mendidik kita. Nanti sampai masa kita akan lebih luas dakwah kita. Ya, kita kena letak keyakinan, sandaran kita adalah Allah. Bebaskan diri kita, serah je pada Allah. Bebaskan diri.